Ya Muhammad Tumpat. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua kerana memberi saya peluang untuk mengambil bahagian dalam perbahasan. Sahabat-sahabat sehormat di belakang riuh rendah, nak saya panggil Yang Berhormat. Saya mengucap terima kasih kepada Yang Berhormat dan saya yakin kawan-kawan saya di semua dewan ini akan mendapat peluang mereka. Kalau tidak malam ini penjelasannya, Mas. Datuk Yang di-Pertua, saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih dan saya ingin bercakap beberapa minit, dan kalau masa saya cukup saya akan duduk apabila diminta oleh Datuk Yang di-Pertua. Pertamanya saya melihat kepada peruntukan yang khusus, iaitu kepada parlimen kita ini. Dan saya ingin memulakan perbahasan ini dengan menyentuh dan memberi beberapa pandangan tentang apa yang saya fikir sesuai untuk penambahbaikan Dewan Yang Mulia kita ini. Datuk Yang di-Pertua, pertamanya saya ingin menyentuh tentang susunan tempat duduk ahli-ahli yang berhormat, khususnya kepada ahli-ahli Dewan Negara. Dalam perbahasan Dewan ini beberapa tahun yang lalu saya telah memberi cadangan supaya istilah-istilah backbenchers dan frontbenchers itu diselaraskan dengan memberikan tempat-tempat depan kepada menteri dan sebagainya. Alhamdulillah cadangan itu walaupun mungkin tidak khusus datang daripada saya sahaja, telah saya nampak dilaksanakan. Kali ini saya ingin mencadangkan pula supaya tempat-tempat duduk untuk ahli-ahli Dewan Negara kita khususkan di satu tempat yang tertentu dan tidak diselerakkan di seluruh bahagian Dewan ini. Datuk Yang di-Pertua, kita menghormati ahli-ahli Dewan Negara dan jawatan mereka dalam pentadbiran yang memerlukan mereka berada dalam Dewan kita yang mulia ini. Tetapi oleh sebab-sebab bahawa lagikan ahli-ahli daripada parti-parti politik diletakkan di tempat-tempat yang tertentu, ahli-ahli daripada parti-parti politik yang menjadi bebas dipindahkan ke tempat-tempat yang disatukan, maka ahli-ahli Dewan Negara yang ada dalam Dewan kita ini, saya yakin amat baik jika kita longgokkan mereka di tempat yang sama. Ini penting juga dari segi misalnya apabila berlaku kes-kes belah bahagi, yang mana cara kita mengira belah bahagi ini hanya melalui bilangan oleh ketua-ketua blok dan sebagainya, dan susah untuk kita mengawasi jika mereka itu duduk dengan cara yang berselera. Jadi kalau mereka duduk di satu tempat yang berhampiran dan dilonggokkan, maka kita dapat lihat dengan jelas bahawa orang-orang yang duduk di kursi-kursi tersebut tidak terlibat dalam belah bahagi. Begitu juga kalau ada kes panggilan quorum misalnya. Sekali lagi peranan Datuk Yang di-Pertua ialah untuk dengan segera mengira melalui setiausaha dan bentara Dewan jumlah yang hadir pada ketika quorum itu dipanggil. Sekali lagi ahli-ahli daripada Dewan Negara tidak terlibat dalam pengiraan quorum itu. Jadi kalau mereka dilonggokkan dan diletakkan di satu tempat, kita tidak akan tersalah kira mereka dalam kiraan untuk menentukan sama ada quorum itu tercapai atau tidak. Cadangan saya yang kedua, Datuk Yang di-Pertua, ialah berkaitan dengan soalan bagi jawab lisan, pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Sebagaimana yang menjadi amalan kita selama ini, tiap-tiap hari, dahulunya 1 jam, sekarang ini 1,5 jam, soalan-soalan daripada seluruh ahli parlimen boleh dibentangkan, dan biasanya soalan-soalan itu akan ditujukan kepada kementerian-kementerian, dan menteri atau timbalan dan sebagainya akan menjawabnya. Dan kalau kita misalnya lihat untuk besok, pertama ialah untuk Menteri Pertanian, kedua Menteri Pembangunan Wanita, ketiga Menteri Sains Teknologi, keempat Menteri Kesihatan, kelima Menteri Keuangan, keenam Menteri Perumahan. Beralih-alih menteri-menteri dan soalan-soalan itu ditujukan pada tiap-tiap hari. Apa kata Datuk Yang di-Pertua kalau sebab kita lihat bahawa kadang-kadang menteri atau timbalan menteri dan pegawai-pegawai kementerian-kementerian semuanya terpaksa datang tiap-tiap hari untuk daripada awal lagi untuk membantu menteri bagi menjawab khususnya jawapan-jawapan tambahan, soalan-soalan tambahan. Apakah, dan biasanya menteri terlalu sibuk, datang pun satu soalan saja nak jawab dan mungkin tak sampai masanya, waktunya sudah habis dan selesai, dan mereka datang tapi tidak berpeluang untuk menjawab. Apa kata kalau kita fikirkan kemungkinan bahawa bagi tiap-tiap hari untuk sesi pertanyaan bagi jawapan lisan itu hanya satu kementerian misalnya.
Misalnya satu hari Kementerian Kesihatan, soalan satu kesihatan, dua kesihatan. Jadi menteri ada, timbalan menteri ada, timbalan menteri dua ada, sekali menteri jawab, sekali timbalan dijawab, sekali lagi timbalan. Maknanya satu hari kita fokus satu kementerian. Besoknya Kementerian Pertahanan, kita boleh tanya tentang Skopin, kita boleh tanya tentang kapal-kapal perang Amerika Syarikat yang datang ke Malaysia ni seolah-olah nak menyerang negara kita, tetapi kononnya sebagai kawan. Kita boleh soal tentang kes yang dibangkitkan oleh Duli Yang Mulia Sultan Johor misalnya, tentang kos pembelian kereta pengangkut manusia yang begitu mahal berbanding dengan yang baginda sendiri beli untuk kegunaan sendirian. Berbagai-bagai perkara kita boleh bangkitkan dan kita boleh fokus dan tumpu kepada satu kementerian satu hari. Ini saya rasa, dan menteri pun datang, dia tahu dia akan dapat peluang jawab. Timbalan menteri datang, dia tahu dia ada peluang jawab. Tapi kalau hari ini dia datang, soalan dia nombor 9, kena pula sekarang ni sebagaimana pengalaman yang berhormat Datuk Yang di-Pertua dengan saya agak sama lama berada dalam Dewan ini, sekarang ni panjang-panjang jawapan dan sebagainya. Jadi peluang untuk menteri lain, timbalan menteri lain nak masuk dalam akhbar, dilaporkan, menjawab pun makin kurang. Jadi kalau kita khususkan dan specialisekan satu hari satu kementerian, maka saya yakin ianya akan menjadikan parlimen kita lebih khusus untuk membahaskan isu-isu yang tertentu. Dan kalau kita campur pula amalan Parlimen Westminster, Datuk Yang di-Pertua, satu minggu Perdana Menteri dengan Ketua Pembangkang, Prime Minister's Question Time. Kalau di Westminster mungkin tiap-tiap hari Selasa. Itu peluang dia pula. Sebab kita kata menteri, Perdana Menteri takut dan sebagainya. Saya kata tak ada, bagi slot yang khusus tiap-tiap dalam seminggu sehari atau 2 minggu lah sekali dia datang. Sebab kita banyak mengkritik dia sangat kerana tak berani berdepan dengan Ketua Pembangkang. Manakala kita menghormati beliau sibuk, Perdana Menteri lagi, Menteri Keuangan lagi, Menteri Wanita lagi. Sebab ramai di antara kita, khususnya ahli parlimen wanita kita yang bercakap menegur bahawa kita mempunyai seorang menteri wanita yang lelaki, dan pihak backbenchers marah kenapa kita menegur. Walhal saya fikir satu penghormatan yang menteri yang ahli-ahli yang berhormat pembangkang ini mengiktiraf bahawa yang berhormat menteri wanita ini seorang lelaki. Itu suatu pengiktirafan yang amat penting yang kita telah berikan kepada beliau. Datuk Yang di-Pertua, cadangan saya yang ketiga ialah berkaitan dengan jawatan kuasa pilihan. Tuan Yang di-Pertua, tempat. Terima kasih Tuan Tuan Yang di-Pertua. Satu lagi saya nak tambah tentang parlimen ni, Tuan Yang di-Pertua, berhubung dengan soalan-soalan yang dijawab bersekali. Apakah kiranya kita bagi kepada mereka-mereka yang jawapan bersekali itu mengemukakan soalan tambahan daripada orang-orang yang tidak dijawab secara bersekali oleh pihak menteri? Bagaimana pandangan daripada Tumpat? Ya, saya kira ini pun sudah dibangkitkan dan kadang-kadang speaker mengambil kira untuk memberi jawapan atas soalan peluang yang lebih dan sebagainya. Tapi kalau ianya dibuat dalam satu hari satu kementerian, maka ianya memberikan kepuasan kepada kita yang menanya soalan yang hampir-hampir ataupun sama, peluang untuk kita lebih banyak untuk soalan-soalan tambahan. Cadangan saya yang ketiga berkaitan dengan penambahbaikan parlimen, Datuk Yang di-Pertua, ialah berkenaan dengan jawatan kuasa pilihan. Saya juga telah beberapa kali bercakap tentang ini, dan menteri di Jabatan Perdana Menteri pun dalam kalau tidak parlimen ini, parlimen sebelum ini, seolah-olah memberi janji bahawa akan dibuat jawatan kuasa pilihan selain daripada jawatan kuasa tetap yang sedia ada, yang terpaksa berjalan kerana peraturan mesyuarat menentukan demikian. Saya juga mendapat kesan bahawa terdapat pandangan bahawa jawatan kuasa pilihan ini akan menambahkan lagi tugas dan tanggungjawab dan kerja kepada ahli-ahli yang berhormat. Tapi saya yakin, Datuk Yang di-Pertua, bahawa jawatan kuasa pilihan ini mempunyai peranan yang amat penting untuk kita dan untuk menjadikan institusi parlimen ini lebih berkesan dan lebih dihormati dalam negara dan luar negara. 2-3 minggu yang lalu, Datuk Yang di-Pertua, saya berpengalaman dan berpeluang seperti beberapa dalam mesyuarat tahunan ASEAN Parliamentary Association atau Assembly dan di Lombok, Indonesia. Sekali lagi, seperti pengalaman saya dalam sidang-sidang seperti itu, kita akan menghadiri sidang pleno, kita juga akan menghadiri sidang-sidang jawatan kuasa yang mana tajuk-tajuk dan bidang-bidang khusus akan dibincangkan.
Pengalaman kita ialah amat susah untuk kita. Macam saya mewakili dan mengetuai jawatankuasa ekonomi dan saya diminta bercakap. Saya nak bercakap, nak mewakili siapa? Nak mewakili kerajaan Malaysia. Saya tidak layak mewakili kerajaan Malaysia sebab saya pembangkang. Ahli-ahli yang lain pun pergi ke, bukan menteri biasanya yang mewakili kita. Tapi kalau jawatankuasa pilihan parlimen ada tentang ekonomi, tentang pertahanan, tentang dasar luar. Jadi sekarang kita boleh bercakap bahawa jawatankuasa parlimen tentang dasar luar mempunyai sikap begini. Begini. Dan kita kata, okay, we take note. Kerajaan Malaysia ada sikap begini. Kita, Parlimen Malaysia, ada sikap begini dan sebagainya. Jadi adalah kepribadian dan pandangan dan sikap tersendiri Parlimen ini jika kita mempunyai jawatankuasa pilihan. Itu khusus tentang Parlimen. Seterusnya, Datuk Yang di-Pertua tentang belanjawan atau bajet ini secara khususnya saya ingin menyentuh sedikit. Pada saya, belanjawan atau bajet ini adalah belanjawan Soros. Belanjawan George Soros. Kerana apa, Datuk Yang di-Pertua? Kerana bekas Perdana Menteri kita, Tun Dr. Mahathir, telah menuduh bahawa Soros menggunakan wang beliau bagi meletakkan calon pilihan raya untuk memerintah negara ini. Jadi dia kata menyokong pembangkang sama dengan menyokong Soros. Tan Sri, saya telah memberi beberapa cadangan tentang penambahbaikan Parlimen. Saya harap Tan Sri sempat mendengarnya. Saya mendengar tadi yang bermanfaat. Terima kasih, Tan Sri. Jadi belanjawan ini belanjawan Soros kerana sama sahaja kandungan utama belanjawan ini, iaitu menggunakan wang negara, menggunakan hasil negara untuk meletakkan calon pilihan raya dan untuk memerintah negara ini. Jadi inilah keadaan yang kita ada. Secara umumnya saya melihat bahawa belanjawan ini tidak lain tidak bukan adalah belanjawan Soros. Datuk Yang di-Pertua, Tun Dr. Mahathir juga berkata bahawa oleh kerana kesimpulannya ini belanjawan Soros dan maka undi pembangkang, undi Pakatan Rakyat adalah undi untuk Soros. Sebelum ini beliau telah mengatakan bahawa kita lebih baik mengundi dan menyokong syaitan yang kita kenali daripada malaikat yang tidak kita kenali. Hari ini beliau mengatakan bahawa pembangkang ini sama dengan Soros. Soalan kita, kesimpulan kita, kalau beliau mengekalkan pendirian beliau bahawa Barisan Nasional adalah syaitan dan pembangkang Pakatan Rakyat adalah Soros, maka kesimpulan yang logik ialah lebih baik kita memilih Soros kerana Soros adalah manusia dan mungkin berubah menjadi baik, manakala syaitan akan kekal kerana itu ikrar syaitan, kekal untuk merosakkan dunia ini sehinggalah kiamat. Begitu juga Datuk Tan Sri Yang di-Pertua, Tun Dr. Mahathir mungkin lupa bahawa dalam tahun 2006 beliau telah bertemu dengan George Soros dan selepas pertemuan itu beliau mengisytiharkan beliau telah menarik balik segala tuduhannya terhadap Soros kerana beliau menerima bahawa Soros tidak terlibat sebagai penyangak penukar wang currency sebagaimana yang beliau tuduh sebelum ini. Keduanya secara umum tentang Soros juga dikaitkan dengan sumbangan-sumbangan luar kepada negara kita. Tenum pun menyebutnya. Saya menerima email Tan Sri daripada seorang rakan yang mencatatkan dana-dana daripada Amerika Syarikat kepada organisasi-organisasi di Malaysia antara 1998-2001. Satu, Charles Stewart Mott Foundation yang diasaskan pelabur asal George Motors Company menyumbang kepada The Third World Network sebanyak $600,000 Amerika. Dua, Foundation for Deep Ecology yang ditubuhkan pengasas rancangan peruncit fashion Esprit Patagonia sebagainya menyumbang $550,000 kepada Consumers Association of Penang CAP dan Third World Network. Tiga, Rockefeller Brother Fund menyumbang $275,000 kepada Consumers CAP juga dan Third World Network.
dan 90,000 US dollar diberi kepada Wetlands International Asia Pacific. Wetlands saya rasa yang dekat dengan Putrajaya. 4, Rockefeller Foundation dan Packard Foundation menyumbang US dollar 1,209,030 ringgit kepada the International Council on Management of Population Programs untuk promosi perancangan keluarga dan menghadkan populasi. 1.2 lebih juta. International Council on Management of Population Programs. 5, Ford Foundation menyumbang US dollar 233,000 kepada Sisters in Islam untuk memperjuangkan hal-hal wanita. 6, Ford Foundation menyumbang 200,000 US dollar kepada Asian Pacific Resource and Research Center untuk memperjuangkan kebebasan wanita. 7, Ford Foundation sekali lagi 200,000 US dollar kepada International Women's Rights Action Watch, sekali lagi wanita. Ke-8, Ford Foundation menyumbang US dollar 380,630 ringgit US dollar kepada Malaysian AIDS Council untuk program serantau mengenai HIV/AIDS, dan kita tahu sangat siapa yang terlibat dalam AIDS Council of Malaysia ini. 9, Levi Strauss Foundation menyumbang US dollar 380,630 kepada Malaysian AIDS Foundation sekali lagi untuk persidangan serantau HIV dan AIDS. Dan ke-10-nya Global Green Grants, sebuah organisasi naungan Tides Foundation, memberi kepada Suaram US dollar 15,000. Tadi juta-juta dan sebagainya, 15,000. Kepada Indigenous Peoples Development Center 12,000 US dollar. Kepada Ummah Resident Association 7,400 US dollar. Keruan 6,500 US dollar. Save Our Sungai Selangor US dollar 6,500. Coalition of Concerned NGOs on Bakun US dollar 3,000. Penang Inshore Fishermen Welfare Association US dollar 3,000. Sustainable Development Network US dollar, dan seterusnya. Tan Sri dan Petua, termasuk juga disebut secara ringkas ini JP Morgan Chase Foundation, Amoco Foundation, pula penerimanya MMU USM National Autistic Society of Malaysia, Guru Dharma, Pahang Buddhist Association, Hemodialysis Center, St. John's Ambulance of Pahang, Severely Mentally Handicapped Society dan sebagainya. Jadi ini, gambaran ini tidak sedikit pun hanya mengatakan bahawa ianya bertujuan untuk membangkitkan kebangkitan, menggulingkan kerajaan yang dipilih dengan sah oleh rakyat melalui pilihan raya. Sedikit pun tidak menjurus ke arah kesimpulan seperti itu. Jadi yakin dan percayalah bahawa walaupun saya tidak menolak perlunya pengawasan, laporan dan sebagainya, bahawa tuduhan melulu berkaitan dengan sumbangan daripada luar ini hanya untuk menggulingkan negara kita adalah satu tuduhan yang amat-amat tidak betul, dan hanyalah untuk memberikan gambaran yang tidak baik terhadap NGO dan gerakan-gerakan rakyat yang ada dalam negara kita ini. Setengah minit. Agaknya menasabah ke tempat. Terima kasih Tan Sri. Agaknya menasabah ke dengan bantuan 1-2 juta, 1 juta, 2 juta, 15,000 boleh menumbangkan kerajaan. Murah benar ke nak menumbang kerajaan? Terima kasih. Terima kasih. Kolkerat jawapannya paling jelas bahawa tidak langsung ada kes yang akan berlaku mana itu. Tumpat sedikit saja mengenai penambahbaikan parlimen. Saya ingin supaya Tumpat masukkan juga mengenai komputer yang depan kita ini, ya, yang sangat lambat dan tidak berfungsi. Jadi hanging selalunya. Bagaimana penambahbaikannya? Saya amat setuju, dan Tan Sri sendiri saya fikir Tan Sri sendiri saya tahu telah pergi ke persidangan e-Parliament di Roma, Itali, e-Parliament di Rome, Itali, dan amat faham tentang perlunya suatu tahap IT yang amat tinggi untuk kita ahli-ahli parlimen, khususnya untuk membantu kita memberi sumbangan kepada negara melalui perbahasan berasaskan kepada komunikasi yang canggih. Tan Sri Yang Dipertua,
Satu lagi tuduhan terhadap kita pembangkang yang kita dengar 2-3 hari lalu ini, ialah dia kata pembangkang ini menentang sumbangan kerajaan, menentang BRIM dan sebagainya, tapi senyap-senyap terima, dia kata. Tan Sri Yang di-Pertua, kita memang bangkang, kita tidak bersetuju dan kita memang yakin bahawa cara menggunakan wang negara seperti itu adalah tidak betul, tidak baik dan tidak memajukan masyarakat. Tetapi apabila ianya akhirnya diluluskan dan apabila pemberian itu sepatutnya berlaku, sudah tentulah kita hendak dan meminta rakyat untuk menerimanya, kerana itu sudah menjadi dasar dan keputusan kerajaan yang diluluskan oleh majoriti. Begitu juga perbandingannya tentang cukai-cukai. Cukai kereta yang 3-4 kali ganda, cukai bagaimana, kita tak setuju. Tapi apabila dah jadi cukai, kita tidak kata jangan bayar, beli saja kereta, curi saja kereta. Kita tidak kata, tol kita tak setuju. Tapi kita tak kata pergi rempuh saja tol jangan bayar. Tidak. Jadi sama konsepnya. Kalau yang kita rakyat patut terima, walaupun kita asalnya tidak setuju dan Dewan ini dan berhujah, tapi apabila menjadi undang-undang, rakyat berhak terima. Malah kita perjuangkan supaya tidak ada kezaliman bagaimana yang berlaku terhadap penyokong-penyokong dan rakyat-rakyat yang dilihat menyokong parti-parti Pakatan Rakyat, tidak diberikan BRIM mengikut pengalaman saya di Tumpat dalam pengalaman BRIM 1 yang lalu. Jadi prinsipnya sama. Kalau apa yang disetujui diputuskan, selagi ianya halal di sudut agama kita, sudah tentu kita tidak melarangnya sebab ianya sudah menjadi undang-undang dan keputusan. Ini membuktikan bahawa kita demokratik, Tan Sri Yang di-Pertua, dari segi parlimen ini. Tan Sri Yang di-Pertua, bajet ini nilainya 251 bilion, 0.6 bilion. Amat besar jumlahnya. Banding dengan misalnya bajet negeri Kelantan, 250 juta sahaja. 250 juta ringgit dibandingkan dengan 251 ribu juta ringgit, bermakna 1000 kali ganda besar bajet negara berbanding dengan bajet satu negeri. Itu kebimbangan kita. Bahawa kalau Kelantan yang hanya 251 juta boleh selama 22 tahun lebih di bawah kerajaan PAS Pakatan Rakyat yang berterusan daripada tahun 90 ini, dapat menampung sedikit sebanyak kehendak rakyat, dapat sedikit sebanyak menjaga jalan-jalan kampung, dapat sedikit sebanyak memberi bantuan kepada orang-orang warga emas, wanita, ibu tunggal dan sebagainya. Kebimbangan kita ialah dalam kes belanjawan negara yang 1000 kali ganda lebih besar ini. Kebimbangan kita ialah kita tidak melihat bahawa kesannya boleh dibandingkan dengan Kelantan itu 1000 kali ganda hebatnya pusat ini membantu dan menaikkan martabat dan kedudukan rakyat. Itu kebimbangan kita dan itu persepsi kita kepada keseluruhan belanjawan negara ini. Jadi harapan kita dalam kes-kes apa sekalipun ialah supaya belanjawan negara kita ini menampakkan dan benar-benar menunjukkan bahawa ianya jumlah yang besar. Kita percaya dan akui bahawa kerajaan mempunyai kuasa yang cukup besar dengan jumlah wang yang amat besar itu untuk sebenarnya memberi kebajikan kepada rakyat. Tetapi jika ianya tidak memenuhi hasrat-hasrat asas itu, maka inilah yang kita mengkritik dasar ini, dan inilah sebabnya yang kita merasakan perlu untuk membentangkan belanjawan kita sendiri sebagai perbandingan. Bukannya kita nak melanggar perlembagaan ataupun kaedah dalam perbahasan dalam Dewan yang mulia ini dengan kononnya membentangkan belanjawan yang berbeza. Ini untuk menunjukkan bahawa kita boleh memberikan cadangan-cadangan dengan wang yang sama. Kita dipersoalkan hasil di mana. Hasil ini lebih kurang hasil yang kita dapat melalui kerajaan yang mana-mana ada pun dalam negara kita ini. Ya. Terima kasih Tan Sri. Tumpat. 2 minit lagi Tumpat. Adakah dengan tidak membentangkan laporan ketua audit di depan kita, ini lagi membimbangkan kita? Sebab kita tidak boleh buat perbandingan dan sekaligus kita merasai bahawa ada sesuatu yang tidak kena. Sebab ketua audit kata laporan dah siap, negeri-negeri dah dapat. Tetapi ahli parlimen yang sedang membincangkan betapa besarnya jumlah bajet untuk tahun depan tidak ada laporan depan kita. Apa pandangan
yang tumpat dengan hal ini. Terima kasih Tan Sri. Saya setuju dengan apa yang dicadangkan itu, dan saya harap dan saya difahamkan secara senyap-senyap bahawa hari Isnin depan ini baru akan diletakkan di atas meja kita, dan kita harap bahawa kita akan dapat peluang yang sebanyak-banyaknya untuk membahaskannya, walaupun peluang yang terbaik ialah jika ianya dibentangkan sekali dengan belanjawan supaya masa perbahasan peringkat dasar ini boleh juga kita tumpukan kepada laporan audit itu. Tapi walau mereka ada tujuan yang tersendiri untuk mengelakkan supaya perbahasan ini tidak meliputi peringkat dasar ini, apa yang dibahaskan dalam laporan audit itu, kita masih mengharap bahawa kita akan ada peluang yang sepenuhnya menerusi Tan Sri Yang di-Pertua untuk bahas dalam laporan audit itu dalam perbahasan bermula pada minggu depan. Dalam beberapa minit yang ada ini Tan Sri Yang di-Pertua, saya ingin menyentuh tentang dasar-dasar luar negara kita. Dan oleh kerana masa terhad, saya ingin mengulangi apa yang saya telah sebut beberapa kali. Pertamanya, isu Palestin. Isu Palestin ini Tan Sri Yang di-Pertua, bangsa-bangsa bersatu telah mengeluarkan laporan khusus tentang Gaza dengan mengatakan bahawa masa depan Gaza, the very survival of Gaza dalam tahun 2020 ini terancam dalam keadaan yang ada ini, jika keadaan yang ada ini berterusan. Jadi saya ingin menekankan kepada kerajaan kita, khususnya Wisma Putra, untuk mengambil inisiatif yang kuat lagi untuk memastikan bahawa masalah Palestin, isu kenegaraan Palestin dan khususnya hak rakyat Palestin untuk hidup sebagai sebuah negara, kita terus perjuangkan. Report ini, Gaza in 2020, soalan a livable place, dengan soalan ini laporan daripada satu agensi bangsa-bangsa bersatu, UNRWA, United Nations Relief and Works Agency. Kedua, Tan Sri Yang di-Pertua, ialah dalam bulan Ogos yang lalu, negara-negara berkecuali telah mengadakan sidang kemuncaknya di Tehran. Ban Ki-moon, Siasat Agung Bangsa-Bangsa Bersatu pergi, Presiden Morsi Mesir pergi, Malaysia saya difahamkan hanya diwakili oleh Menteri Luar sahaja. Saya mengharapkan oleh kerana sidang kemuncak ini penting, oleh kerana negara sahabat kita Iran diserang oleh Barat dengan berbagai-bagai tuduhan dan sebagainya, kalau bangsa-bangsa bersatu Siasat Agungnya boleh pergi, kalau Presiden Morsi pun boleh pergi, saya rasa sepatutnya Perdana Menteri ada bersama dalam sidang kemuncak negara berkecuali tersebut. Ketiga, Tan Sri Yang di-Pertua, isu Rohingya. Sahabat saya Shah Alam semalam telah menyentuhkan tentang isu ini. Saya ingin sekali lagi mengulangi bahawa kita bimbang bahawa masalah Rohingya ini masih lagi tidak diberikan perhatian yang sepenuh-penuhnya oleh kerajaan kita. Dan saya harap bahawa isu ini yang merupakan isu kemanusiaan antarabangsa, rakyat Rohingya Burma ini yang dianggap oleh bangsa-bangsa bersatu sebagai minoriti yang paling tertindas di seluruh dunia, mendapat perhatian kita, kerana Menteri Luar kita semalam pun mengakui bahawa pelarian Rohingya di Malaysia sahaja menghampiri 100,000 orang jumlahnya. Jadi isu ini bukan isu dalaman Myanmar Burma saja, tapi isunya telah melibatkan kita. Keempatnya, kita menyambut perjanjian ataupun persetujuan damai antara Filipina, di dalam Filipina, antara Mindanao dengan Manila. Kita menyambut baik dan kita mengharapkan bahawa ianya akan menjadi contoh untuk menyelesaikan masalah, dan kita ingat senantiasa bahawa Parti Islam se-Malaysia PAS dan Pakatan Rakyat senantiasa melihat bahawa ini perkara yang baik, dan kita senantiasa mengiktiraf bahawa MILF ini adalah suatu kumpulan yang memperjuangkan hak-hak rakyat mereka secara damai, walaupun mereka ini dituduh sebagai teroris dan sebagainya, termasuk mungkin oleh negara-negara kita sendiri, tetapi hari ini perdamaian sudah berlaku. Kelimanya, saya juga ingin dalam kaitan itu menanya Wisma Putra, apa keadaan masyarakat di selatan Thailand juga. Apakah kita ingin mewujudkan keadaan supaya kita boleh membantu rakyat selatan Thailand yang ditindas oleh Bangkok, supaya wujud juga keadaan yang menghampiri keadaan seperti yang sudah berlaku di negara Filipina itu. Akhir sekali, Tan Sri Yang di-Pertua, sebagai wakil rakyat parlimen daripada Kelantan, saya ingin menyentuh 3 perkara secara sebutan ringkas saja. Pertamanya, masa depan kereta api Tanah Melayu. Apakah cadangan-cadangan yang berbagai-bagai yang ada ini akan dilaksanakan? Bagaimanakah laluan kereta api yang diumumkan dalam bajet yang lepas
yang daripada Kuala Lumpur melalui pantai timur akhirnya sampai ke Tumpat. Bilakah projek ini akan dilaksanakan? Keduanya, lebuh raya Kota Baru Kuala Kerai. Kenapakah kerajaan sehingga ke hari ini tidak melaksanakan janji dalam tahun 1995 lagi untuk mewujud membina lebuh raya Kota Baru Kuala Kerai? Hingga hari ini janji itu tidak ditepati. Dan ketiganya, Tan Sri Yang Pertua, ialah tentang royalti Petronas. Saya mengharapkan bahawa kerajaan tidak menangguh-nangguhkan lagi dan menganggap bahawa kebangkitan rakyat Kelantan bersama-sama dengan rakyat Sabah khususnya untuk menuntut royalti itu dilaksanakan segera yang mungkin. Terima kasih, Tan Sri.